Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Juara-Juara Eropah yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Bayern Munich berjaya marah ke peringkat seterusnya selepas menang selesa 3-1 secara agregat ke atas pasukan Lazio. Impian Sociedad untuk menyingkirkan pasukan Paris Saint-Germain tidak menjadi kenyataan selepas mereka tumpas 1-4 di laman mereka sendiri. Dan jangan lupa saksikan dua lagi perlawanan UCL yang akan berjalan pada awal pagi esok, iaitu perlawanan antara pasukan Real Madrid berhadapan dengan pasukan Leipzig dan Manchester City berhadapan dengan pasukan Copenhagen. Thomas Tuchel terselamat selepas Bayern berjaya marah ke suku akhir. Pengurus pasukan Bayern Munich, Thomas Tuchel, boleh menarik nafas lega apabila pasukannya itu berjaya marah ke suku akhir Liga Juara-Juara Eropah selepas mereka berjaya mendudukkan pasukan Lazio 3-1 di Allianz Arena pada awal pagi tadi. Mereka tumpas 1-0 ketika bertandang ke Lazio tempoh hari. Turun dengan penuh tekanan, Bayern berjaya memecahkan kebuntuan menerusi Harry Kane yang menaduk masuk bola rembatan Rafael Guerreiro pada minit ke-38. Gol kedua hadir di pojok separuh masa pertama menerusi glancing header oleh Thomas Muller yang menerima volley daripada Matis Dili. Harry Kane sekali lagi menjadikan gol ketiga untuk pasukan dan gol kedua secara peribadi hasil tekbir hantaran daripada Leroy Sané. Bayern Munich kini sudah mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir sekaligus menyelamatkan kedudukan pengurus mereka iaitu Thomas Tuchel sekurang-kurangnya untuk dikekal sehingga tamat musim ini. Paris Saint-Germain tidak berdepan masalah untuk singkirkan pasukan Sociedad. Paris Saint-Germain tidak berdepan dengan masalah untuk menyingkirkan pasukan Sociedad dengan agregat 4-1. Dalam perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi, Paris Saint-Germain sudah menjadikan 2 gol sebelum ini dalam perlawanan pertama. Turun ke gelanggang lawan dengan penuh keyakinan, Kylian Mbappe berjaya menyumbat 2 gol dalam perlawanan ini untuk memastikan tempat mereka ke peringkat suku akhir tidak tergugat. Mbappe menjadikan gol pertama hasil assist daripada Ousmane Dembele dan gol kedua hadir pada separuh masa kedua kali ini dibantu oleh Lee Kang-in pada minit ke-56. Real Sociedad berjaya mencuri gol Saguati pada minit ke-89 melalui Mikel Merino. Paris Saint-Germain akan menyambung Kimpil Iwan dengan menentang pasukan Rim pada hari Ahad nanti dan kemudiannya turun menentang pasukan Nice untuk aksi suku akhir Piala Perancis. Krisis kecederaan Liverpool yang masih belum selesai. Menjelang pertemuan Liverpool dan juga Sparta Praha yang akan berlangsung pada awal pagi Jumaat nanti, musuh utama pasukan Liverpool bermasa sekarang ini adalah masalah kecederaan yang dilihat masih belum selesai. Beberapa pemain juga masih belum dapat diturunkan untuk menentang Sparta Praha termasuklah Mohamed Salah yang masih belum cergas sepenuhnya. Situasi ini sudah pasti memeningkan kepala pengurus mereka iaitu Jurgen Klopp yang terpaksa menggunakan sekali lagi khidmat pelajar sekolah menengah untuk membantu mereka dalam kejohanan di Eropah pula kali ini. Alisson Becker sudah pasti belum dapat beraksi akibat masalah hamstring serta Trent Alexander-Arnold masih belum dapat diturunkan kerana masalah lutut. Sedikit melegakan di bahagian midfield Liverpool kerana Dominic Szoboszlai dan juga Endo sudah kembali bermain dalam kesebelasan utama pasukan. Ryan Gravenberch dan juga Curtis Jones bagaimanapun masih belum dapat diturunkan. Dua pemain penting Liverpool di bahagian serangan iaitu Mohamed Salah dan juga Diogo Jota masih dibelenggu oleh kecederaan yang dialami oleh mereka dengan Jota hanya akan kembali pada pertengahan bulan April nanti jika dia berjaya pulih. Bagi Mohamed Salah pula, Klopp sebolehnya mahu dia rehat dengan lebih lama lagi kerana dia diperlukan dalam perlawanan yang lebih penting iaitu ketika menentang pasukan Manchester City di Anfield pada hujung minggu ini. Moises Caicedo akui berasa tertekan dengan price tag yang dibawanya. Pemain tengah pasukan Chelsea, Moises Caicedo, semakin tertekan dengan price tag yang dibawa pada ketika ini apabila dia sehingga kini masih gagal untuk membuktikan kemampuannya bersama dengan pasukan. Dia dibawa masuk daripada pasukan Brighton pada nilai 115 juta pound pada musim panas yang lalu. Mengaku yang dia bergelut dengan tekanan yang sedang dia lalui pada ketika ini. Dia berasa sangat sukar untuk menerima segala cemuhan dan juga kritikan yang seringkali dilemparkan kepada mereka pada ketika ini atas dasar dia telah dibeli dengan harga sangat mahal. Bekas pemain pasukan Chelsea, Claude Makelele, memberikan nasihat kepada Caicedo dengan mengatakan dia masih perlu belajar untuk menghadapi perkara-perkara seperti ini. Dia mungkin tidak mengalaminya semasa berada di Brighton, tetapi dengan kelab sebesar pasukan Chelsea, segalanya mungkin terjadi. Makelele juga berpendapat yang Caicedo merupakan pemain sangat berkebolehan, tetapi Chelsea perlu memberikan ruang serta masa untuk dia mempamerkan prestasi sebenarnya.
Mikel Arteta berikan update tentang Saka dan juga Martinelli. Pengurus pasukan Arsenal, Mikel Arteta, memberikan update terbaru mengenai situasi yang sedang melanda dua tonggak utama mereka, iaitu Gabriel Martinelli dan juga Bukayo Saka, yang terpaksa dikeluarkan awal semasa mereka membelasah pasukan Sheffield 6-0 pada hujung minggu lalu. Arteta berkata yang dua pemainnya itu hanya mengalami sedikit masalah dan pergantian mereka itu hanya sebagai langkah berjaga-jaga kerana mereka perlu bertemu dengan pasukan Porto selepas ini. Tindakannya mengeluarkan mereka juga adalah kerana untuk memberikan minit permainan kepada Thomas Partey yang baru saja pulih daripada kecederaan serta memberikan peluang kepada Fabio Vieira untuk kembali beraksi di atas padang. Arteta juga mahu memberikan masa rehat yang cukup untuk pemainnya sebelum terus bermain untuk perlawanan seterusnya kerana tempoh recovery untuk setiap pemain adalah berbeza. Ini juga merupakan salah satu langkah mereka untuk melakukan persiapan apabila akan menentang pasukan Brentford di Emirates pada hujung minggu nanti sebelum menentang pasukan Porto untuk menyambut aksi peringkat kalah mati Liga Juara-Juara Eropah. Neymar berminat untuk ke Inter Miami. Pemain antarabangsa Brazil, Neymar, dilaporkan berminat untuk menyertai bekas rakan pasukannya di Paris Saint-Germain dan juga Barcelona iaitu Lionel Messi di Inter Miami. Neymar dikatakan sedang rancak mengadakan perbincangan dengan bekas rakan pasukannya itu yang pada ketika ini sedang gembira bermain di MLS. Jika perkara ini menjadi kenyataan, trio MSN yang pernah menggemparkan dunia bola sepak satu ketika dahulu ketika mereka berada di Barcelona sudah pasti terbentuk semula dengan Luis Suarez sudah pun berada dengan Messi pada ketika ini. Perkara ini bagaimanapun masih lagi belum dibincangkan melalui saluran yang betul kerana ianya hanyalah lebih kepada perbincangan di antara dua bekas rakan pasukan dengan Neymar yang menyimpan hasrat untuk bermain di MLS sebelum dia besaran nanti. Pemilik pasukan Inter Miami iaitu David Beckham mungkin boleh merencanakan sesuatu di masa akan datang. Real Madrid rancang untuk buat rayuan. Pendahulu La Liga iaitu pasukan Real Madrid merancang untuk melakukan rayuan terhadap kad merah yang diterima oleh Jude Bellingham ketika mereka seri 2 sama dengan pasukan Valencia tempoh hari. Bellingham yang berang selepas jaringan gol kemenangan tidak disahkan kerana pengadil sudah pun meniup isi penamat, dilainkan kad merah kerana protes yang dilakukannya selepas itu. Kad merah tersebut memungkinkan Bellingham untuk terlepas 2 ataupun 3 perlawanan penting dan itu sudah pasti tidak digemari oleh peminat-peminat mereka. Pengadil perlawanan pada ketika itu iaitu Gil Manzano berkata dia tidak terkejut dengan sikap agresif pemain tersebut dan sebagai hukuman kad merah terpaksa diberikan. Bagi pasukan Real Madrid pula, mereka akan mengemukakan rayuan kepada La Liga di Spanyol mengenai perkara tersebut dan sekiranya berjaya, Bellingham mungkin akan terlepas satu perlawanan sahaja, iaitu ketika menentang pasukan Celta Vigo. Chelsea kenal pasti dua calon untuk menggantikan Pochettino. Chelsea dilaporkan sudah menyenaraikan nama dua calon yang dianggap berpotensi untuk menggantikan Mauricio Pochettino sekiranya pengurus itu dipecat dalam masa yang akan datang. Dua nama tersebut adalah pengurus pasukan Brighton iaitu Roberto De Zerbi dan juga pengurus pasukan Sporting CP iaitu Ruben Amorim. Prestasi Chelsea semakin buruk pada ketika ini selepas kedudukan mereka terus menyuram ke bawah, di mana mereka ketika ini sedang berada di tangga ke-11 berbanding sebelum ini berada di tangga ke-10. Chelsea yang sepatutnya menang ketika menentang pasukan Brentford tempoh hari gagal untuk mencatatkan kemenangan ke atas pasukan itu. Apabila ketinggalan 2-1 kepada pasukan tersebut sebelum aksi disasi berjaya menjadi penyelamat kepada pasukan Chelsea. Chelsea dilaporkan mahu menanti sehingga tamat musim ini sebelum menggantikan pengurus itu dengan pengurus yang lebih berwibawa kerana mereka terikat dengan peraturan FFP pada ketika ini. Buat masa ini, pihak pengurusan tertinggi kelab masih lagi menaruh harapan kepada pengurus itu setidak-tidaknya untuk menghabiskan liga pada kedudukan 10 terbaik untuk musim ini. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Tottenham mahukan Joe Gomez. Pasukan Spurs dilaporkan berminat untuk mendapatkan bintang pertahanan pasukan Liverpool iaitu Joe Gomez dan mereka telah mengeluarkan tawaran pada bulan Januari yang lalu. Permintaan itu bagaimanapun telah ditolak oleh pasukan Liverpool yang masih mahu mengekalkan pemain berserta itu di Anfield. Manchester City buru Jamal Musiala. Manchester City kini diberitakan sedang memberikan tumpuan penuh untuk mereka cuba mendapatkan bintang pasukan Bayern iaitu Jamal Musiala. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan daripada pasukan Chelsea dan juga pasukan Liverpool yang turut menyimpan hasrat untuk membawa masuk attacking midfielder itu. Arsenal tetap dengan pendirian mereka. Arsenal tetap dengan pendirian mereka untuk cuba mendapatkan dua pemain daripada pasukan Barca iaitu Rafinha dan juga Julius Koundé yang pada ketika ini diletakkan dalam senarai pemain untuk dilepaskan. Tujuan mereka untuk melepaskan dua pemain tersebut adalah kerana mahu mengekalkan dua lagi tonggak mereka iaitu Frenkie de Jong dan juga Ronald Araujo. Real Madrid sedia naikkan tawaran. Real Madrid dilaporkan bersedia untuk menaikkan lagi harga tawaran untuk mereka untuk masuk Alphonso Davies pada musim panas nanti. Real kini akan menaikkan tawaran sehingga 50 juta pound untuk pemain itu ataupun sanggup menanti sehingga kontrak yang tamat pada hujung musim 2025 nanti.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.